Assalamualaikum. Hai semua. Anda bersama dengan saya Azlin. Hari ni topik agak berat sikit kita nak cover, iaitu berkenaan dengan bagaimana cara merawat masalah jeragat yang dalam kategori severe ataupun bahasa Melayunya dalam kategori yang agak teruk lah, kita boleh cakap kan. Untuk orang yang ada masalah jeragat dalam kategori severe, pemakaian serum tak memadai ataupun akan mengambil masa yang terlampau lama untuk nampak kesan. Jadi hari ini saya akan share dengan anda, untuk mereka yang ada masalah jeragat jenis kategori severe, anda perlu menonton video ini sampai habis. Dan sebelum itu, saya nak ingatkan kepada anda, saya nak inform awal-awal bahawa video hari ini yang saya record akan mempunyai 3 series. Yang ni adalah series yang pertama. Pastikan anda juga menonton series yang kedua dan ketiga, sebab perbincangan hari ini agak panjang. Jadi saya telah pecahkanlah kepada 3 video supaya anda senang untuk hadam apa yang saya cuba sampaikan. Okey, hari ini seperti yang saya cakap tadi, saya akan cover bagaimana untuk merawat jeragat dalam kategori yang agak teruk. Okey, sebelum ni mungkin anda pernah tengok video saya ada share berkenaan dengan satu concentrated cream ataupun anda boleh panggil medicated cream, iaitu Melasine. Okey, ini bukan produk saya, ini adalah krim ubat yang anda boleh beli di farmasi. Dia ada 2 brand lah basically yang anda boleh jumpa dekat farmasi. Yang saya tunjuk tadi adalah brand Melasine. Ada setengah farmasi dia jual brand Melaquine. Benda yang sama, dalam dia mempunyai 4% hydroquinone, tapi perbezaan kedua krim ini, Melaquine mempunyai SPF 25, tapi untuk Melasine dia tak ada SPF, hanya ada hydroquinone dan juga preservatif sahaja. Okey, dan satu lagi krim yang saya nak cover untuk topik hari ini adalah tretinoin. Okey, brand ni tretinoin, tapi kandungan di dalam ni kita panggil tretinoin. Okey, hydroquinone dan tretinoin merupakan satu topik yang hangat diperkatakan beberapa tahun lepas, kerana dua bahan ini dijumpai dalam kebanyakan produk-produk sampah ataupun produk kosmetik yang dirampas oleh KKM. Tapi hari ini saya nak share dengan anda, saya nak bagi tahu anda sebenarnya kedua bahan ini boleh digunakan, cuma tak boleh dipakai dalam produk kosmetik. Bahan ni tak boleh digunakan sebagai satu bahan dalam menghasilkan produk kosmetik, tetapi bahan ini anda boleh guna dalam bentuk controlled medicine ataupun ubat yang terkawal. Macam saya cakap tadi lah, 2 brand ni anda boleh beli di farmasi sebab dia adalah controlled medicine. Okey, ada dia punya ni. Okey, ni controlled medicine, maksudnya dia dikawal oleh Kementerian Kesihatan, tak boleh digunakan secara sewenang-wenangnya. Dan selalunya bila anda pergi ke farmasi, anda akan ditanya dulu oleh farmasi untuk apa, dan dia akan nasihatkan anda cara menggunakannya. Okey, jeragat ni ada pelbagai kategori. Ada kategori melasma, ada yang jenis macam bintik-bintik, macam saya menghadapi masalah jenis bintik-bintik. Ada juga yang menghadapi jeragat selepas dia hilang jerawat yang teruk. Dia ada tinggal scars dekat muka. Jadi scars yang hitam, bintik hitam tu akan jadi part of jeragat juga. Jadi kesemua bintik-bintik atau tumpuk hitam dekat muka ni, bila dia terlampau banyak dan terlampau tebal, dia akan menjadi satu keadaan yang agak susah untuk kita hilangkan. Bertahun-tahun pakai apa pun dia tak nampak kesan. So itulah saya cakap, bila orang yang ada masalah jeragat dan dalam kategori severe, memang susah dan tak memadai dengan hanya menggunakan serum. Jadi anda kena consider untuk pakai medicated cream. Ini adalah salah satu cara. Apa yang akan saya kongsikan anda pada hari ini adalah beberapa artikel dan juga research, I think research paper yang saya jumpa
yang dikongsikan oleh dermatologis. Jadi saya download untuk share dengan anda. So saya dah tahu benda ni, cuma saya nak sampaikan benda ni kerana ramai sangat dekat luar sana yang tak faham pasal jerawat dan bagaimana nak merawat jerawat ni secara efektif dan juga selamat. Okey. Ada customer yang datang pada saya, dia share gambar muka dia, sesetengahnya mempunyai keadaan maaf saya cakap agak kronik. Ada yang tersalah pakai produk, ada yang sebelum ni tak pernah pakai sunscreen. Macam saya keluar jerawat disebabkan saya tak pakai sunscreen. Ada yang keluar jerawat disebabkan oleh hormon, macam orang yang ambil pil perancang memang mempunyai tendensi yang sangat tinggi untuk mendapat jerawat. Jadi mereka yang menghadapi masalah seperti ini, anda boleh pergi ke farmasi dan cari dua krim ini, tapi anda perlu tahu cara menggunakannya dengan betul. Okey, sebelum saya sentuh penggunaan krim ini, pastikan anda menonton video ini sampai habis, sebab saya tak nak apa yang saya sampaikan ini hanya half cook ataupun hanya diambil separuh sahaja. Anda perlu fahamkan secara keseluruhannya. Okey, dekat sini, okey, sebelum tu hydroquinone dan tretinoin ni macam saya cakap tadi sebenarnya boleh dipakai, tapi anda perlu cari bahan ini di dalam medicated cream ataupun krim ubat. Dan kedua bahan ini sebenarnya adalah selamat jika concentration atau kepekatan di dalam produk tersebut tidak melebihi paras bahaya. Contohnya hydroquinone tak boleh melebihi 4%. Untuk produk tretinoin, dia ada beberapa concentration lah, tapi biasanya yang dijual dekat farmasi, concentration yang selalu anda akan jumpa adalah 0.05. Tapi kebanyakannya, tapi selalunya tretinoin ni boleh dijumpai dengan beberapa concentration. Okey, so hari ini saya nak share beberapa artikel dan juga research paper. Satu ni artikel yang ditulis oleh Zen E. Obagi. He's a medical doctor. Sekejap ya, saya buka. Medical doctor dan juga board certified dermatologist di California, Beverly Hills, California. So paper ni ditulis oleh beliau. So title paper ni adalah Taking the Pulse of Hydroquinone Therapy, a Plea for Caution. Okey, saya sebelum ni dah baca banyak beberapa research paper berkenaan dengan penggunaan tretinoin dan kajian yang dilakukan untuk merawat masalah jerawat menggunakan bahan ini. Tapi artikel yang ditulis oleh doktor ini, dermatologis ni, membantu saya untuk explain kepada anda dengan menggunakan ataupun dengan cara yang lebih senang lah untuk anda faham. Sebab bukan semua orang ada background sains kan. Jadi saya cuba apa yang saya akan cuba sampaikan, saya cuba sedaya upaya untuk mempermudahkan anda supaya anda faham. Okey, ada benda yang saya highlight dekat sini. Specifically, my research and clinical experience have convinced me that our patients should use hydroquinone for no more than 4 or 5 months at a time. Then we must give the skin a break and allow it to stabilize before deciding if another course of hydroquinone is warranted. I call this approach pulse hydroquinone therapy. Okey, maksudnya bila pakai krim ini, ada berkemungkinan besar anda perlu pakai lebih daripada sekali. Tapi anda perlu pakai untuk ataupun dalam masa tidak lebih daripada 4 atau 5 bulan untuk satu waktu. Lepas tu kena rehatkan kulit supaya kita dapat benarkan kulit ini stabilize sebelum kita pakai dia kembali, pakai krim ni. Jadi untuk krim ni, saya sendiri pernah menggunakan krim ini beberapa tahun. Tapi macam paper ni, saya tak menggunakan continuously. Saya pakai, lepas tu saya break agak lama, lepas tu saya sambung lagi pakai selama dalam lebih kurang 2 bulan, lepas tu saya break kulit saya, lepas tu saya pakai lagi. Something like that. That's the technique that they call it as a pulse hydroquinone therapy. Okey, kenapa? Kerana hydroquinone ni boleh
memberikan reverse effect ataupun dalam satu keadaan kita panggil sebagai ochronosis. Lepas ni saya akan tunjuk satu gambar yang agak disturbing yang agak menakutkan, supaya kita tak nak benda ni berlaku kalau, dan keadaan ni boleh berlaku sekiranya anda pakai secara berterusan. Okey. Okey, ini gambar yang saya nak tunjuk pada anda. Nampak tak gambar yang ni? Gambar yang saya tunjuk ni adalah keadaan patients yang menghadapi ochronosis, di mana dia menggunakan hydroquinone dalam jangka masa yang panjang. Okey, doktor ni ada tulis, dia cakap, to avoid this problem, I recommend that after no more than 5 months of hydroquinone applications, all patients should cease using this drug for 2 to 3 months. Okey, ni apa yang dia cadangkan lah. Dan during this phase, patients can use other lightening agents, then resume hydroquinone if necessary afterwards. Ini juga apa yang saya selalu suggest lah pada customer saya. Pakai krim ni, macam doktor ni dia cakap boleh pakai 4 hingga 5 bulan. Tapi krim ni biasanya saya suggest kepada customer saya advise kepada customer, pakai hanya 2 bulan sahaja. Lepas tu rehatkan kulit, tunggu dalam sebulan. Lepas tu boleh pakai sekali lagi sebulan. Lepas tu rehatkan kulit dengan agak tempoh yang agak lama, lebih lama, 6 bulan ke atas ataupun setahun, baru anda pakai lagi sekali. Kalau nak repeat, pakailah. Dan sewaktu anda berhenti pakai krim ni, anda boleh gantikan dengan lightening agents. Contohnya pemakaian serum lah yang mempunyai kandungan seperti alpha-arbutin, niacinamide, glutathione, licorice dan sebagainya. Okey, satu lagi doktor ni bagi tahu, dia kata, I have found that patients respond well to aggressive application of hydroquinone 4% plus retinoic acid. Okey, apa itu retinoic acid? Retinoic acid adalah bawah kategori vitamin A atau biasa orang panggil tretinoin. So tretinoin yang orang duk sebut benda bahaya ni kan, sebenarnya dia adalah vitamin A. Vitamin A ni tak boleh dihasilkan secara semula jadi dalam badan kita. Kita kena ambil source daripada luar. Dan untuk pemakaian vitamin A ataupun tretinoin, anda boleh beli krim ni dekat farmasi. Okey, ni brand dia pun lebih kurang sama dengan kandungan aktif dia, iaitu tretinoin. Jadi ini yang cuba disampaikan oleh doktor ni, maksudnya pemakaian itu lebih kebanyakan patients di bawah selian beliau respond well apabila diorang pakai kedua-dua bahan ini. Okey, caranya macam mana? Mula-mula anda pakai dulu krim ni. Okey, lebih kurang 2 bulan macam saya cakap tadi, anda stop. Lepas tu anda boleh continue dengan krim ni selama beberapa bulan. Okey, ada beberapa benda lah saya nak bagi tahu pasal krim ni, sebab krim ni boleh menyebabkan iritasi, boleh menyebabkan kulit jadi merah, dan juga untuk orang yang kulit sensitif mungkin akan rasa burn dekat kulit muka. Bila anda pakai kedua-dua krim ni, jangan lupa pakai sunscreen. Sunscreen adalah wajib. Kalau anda tak pakai sunscreen, jangan mimpi nak pakai krim ni, sebab dia akan menyebabkan kulit muka lagi teruk. Okey, kat sini doktor ni pun ada bagi tahu. Dia ada mention. Okey, kita boleh baca kat sini. So dia kata, we know that decreasing the amount of melanin in skin as hydroquinone does creates photosensitivity. So bila kita pakai krim hydroquinone, dia akan kurangkan penghasilan melanin dekat kulit. Melanin ni bintik-bintik hitam lah. So bila dikurang melanin dekat kulit, kulit kita akan jadi lebih fotosensitif, sangat sensitif kepada cahaya. Jadi without proper sunscreen use, photosensitivity leads to inflammation which stimulate melanin production. Jadi anda sangat wajib perlu pakai sunscreen bila pakai kedua-dua krim ini. Okey, hydroquinone combinations formulations. Doktor ni ada mention pasal hydroquinone combination formulations. Ni sesuai dengan apa ataupun jive dengan apa yang saya selalu advise pada customer. Pakai krim ini saja tak memadai. Anda perlu combinekan dengan ingredients lain juga.
Contohnya glycolic acid, anda boleh combine dengan vitamin C, anda boleh combine dengan topical steroids. So depends pada kulit, depends pada masalah dekat kulit muka juga, dekat masalah jeragat, how severe is hyperpigmentation on your skin. Jadi setiap orang berbeza dia punya kaedah dan rawatan. Habis bab paper ni, saya nak sentuh pasal krim ni tadi. Okey, macam saya cakap, krim ni anda boleh beli dekat farmasi, dan kedua-dua krim ni dihasilkan atau dikilangkan di kilang ubat yang sama, iaitu YSP Industries M. Sdn Bhd. So kilang ni memang dah dapat approval lah, dah dapat kebenaran daripada KKM untuk hasilkan ubat ni untuk merawat masalah yang ni, untuk masalah jeragat. Dan kalau anda beli krim ni, dekat gambar ni ada letakkan gambar orang masalah jerawat sebenarnya. Dan kalau anda nak pergi beli dekat farmasis, mungkin farmasis akan tanya, anda beli ni untuk apa? Ada masalah jerawat ke? Dan dia akan advise kepada anda bahawa krim ni sebenarnya untuk jerawat. Yes, krim ni memang untuk jerawat, tapi bila kita tanya kepada dermatologis, sebenarnya krim ini juga boleh membantu untuk mereka yang ada masalah jeragat. Dan tak semua farmasis tahu pasal ni, sadly to say, tak semua farmasis tahu. So jangan bertekak dengan farmasis. Kalau anda nak beli, cakap je. Jangan cakap saya ajar pula, cakap je nak beli untuk kawan yang ada masalah jerawat. Jadi anda bawa balik, cara pakai krim ni anda pakai lebih kurang 2 bulan. Sapu nipis dekat kawasan yang hanya ada jeragat sahaja. Jangan sapu satu muka, okey? So pakai selama lebih kurang 2 bulan. Lepas tu anda stop. Ada customer tanya pada saya, benda-benda ni dia pakai tak? Macam moisturizer, sunscreen. Yes, kena pakai macam biasa. Toner, sunscreen, moisturizer tu kena pakai. Cuma serum, saya nasihatkan bila pakai krim ni tak payah pakai serum dulu. Sebab yang ni kita tengah merawat masalah jeragat dan bahan dalam ni lebih kuat daripada serum yang anda pakai tu, whatever serum. Kecuali serum hydrating je, kalau anda nak pakai juga boleh pakai. Tapi selain daripada tu, especially serum brightening, tak payah pakai, berhenti dahulu. Tunggu lepas anda stop krim ni, anda boleh sambung pakai whatever serum yang anda pakai. Okey, lepas tu anda boleh sambung pakai krim ni, tretinoin. Tapi saya tak berapa suggest lah sebenarnya, sebab krim ni agak irritate, dan untuk orang kulit sensitif boleh rasa burn, rasa kering, menggelupas dan sebagainya. So saya akan suggest selalunya kepada customer, untuk yang tak pernah untuk first use, anda boleh gantikan dengan penggunaan retinol. Saya pernah buat video pasal retinol ni, dan saya akan buat satu video khas sekali lagi berkenaan dengan retinol ni yang membincangkan dengan lebih details. Sebenarnya tretinoin ni dengan retinol, dia punya kaitan tu macam adik-beradik atau sepupu. Sebab retinol ni di bawah kategori vitamin A juga, dan tretinoin ni macam saya cakap tadi bawah kategori vitamin A atau retinoids. Cuma yang ni dia kurang irritate your skin. Yang ni mempunyai chances yang besar untuk irritate your skin. Jadi anda boleh cari produk yang mempunyai kandungan retinol. Yang ni daripada brand The Inkilis. Ada pelbagai jenama, pelbagai brand dekat pasaran. Anda boleh cari, contohnya The Ordinary. Saya tengok yang latest one, Olay pun ada keluarkan retinol juga. Okay, so boleh pakai yang ni. Dan bila kulit anda dah build up some tolerance untuk penggunaan vitamin A, anda boleh tukar kepada krim tretinoin. Okey, dan krim ni pun anda pakai lebih kurang 3 hingga 5 bulan. Depends lah kepada kulit. Macam mana reaction kulit anda. Sebab tak semua orang boleh tahan ataupun boleh tolerate lah dengan krim ni. Sebab saya cakap tadi, krim ni mempunyai high chances untuk irritate your skin. Okey, dan satu lagi, sebelum ni saya pernah share juga, dalam rawatan ataupun dalam merawat jeragat ni, anda perlu ada combination. Doktor ni tadi pun ada sentuh pasal combination. Sebabnya anda tak boleh harapkan satu bahan sahaja. Bila anda ada combination, rawatan jeragat tu akan jadi lebih efektif.
Sebelum ni saya ada share penggunaan sabun kojic acid, glycolic acid dan juga krim ni anda boleh pakai. Ni glycolic acid. Okey, sabun kojic acid saya tak ambil sampel. Boleh pakai dalam waktu yang sama. Cuma tretinoin ni tak boleh pakai dalam waktu yang sama. Okey, ini saja perkongsian saya hari ini. Jangan lupa anda perlu menonton series yang kedua dan series yang ketiga kerana ia adalah sambungan kepada video ini supaya anda mendapat satu pencerahan ataupun satu overview yang lengkap tentang bagaimana merawat jeragat secara efektif. Okey, itu saja. Kalau ada apa-apa soalan, anda boleh tinggalkan komen di bawah. Bye-bye.